Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas 5E. Hari ini kami ingin membentangkan mengenai Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cik Syahra Natasha binti Muhammad Syarafi. Dan saya Nur Hafizah binti Ghazali dari kelas 5E. Konvensyen Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu merupakan konvensyen antarabangsa yang menetapkan hak-hak sivil, ekonomi, sosial, politik dan keluarga kanak-kanak. Konvensyen Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mestilah dijalankan bersesuaian dengan undang-undang antarabangsa. Konvensyen ini sentiasa dipantau oleh Ahli Jawatan Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu yang terdiri daripada pelbagai negara. Konvensyen Hak Kanak-Kanak PBB telah ditandatangani pada 20 November 1989 di New York dan telah berkuat kuasa pada 2 September 1990. Konvensyen Hak Kanak-Kanak ini mempunyai 54 perkara di mana telah dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian 1 merupakan perkara pertama sehingga perkara 41. Bahagian kedua, perkara 42 sehingga perkara 45. Dan bahagian ketiga, perkara 46 hingga 54. Bahagian 1 merupakan konvensyen yang melindungi hak kanak-kanak yang perlu diberikan kepada kanak-kanak. Manakala bahagian 2 dan 3 pula merupakan tanggungjawab negara dalam mempromosikan dan merancang masa depan mengenai hak tersebut. Seterusnya adalah intipati dalam konvensyen. Pertama, memperakui bahawa setiap kanak-kanak mempunyai hak dan kebebasan tanpa mengira keturunan, warna kulit, jantina, bahasa, agama, fahaman politik, kenegaraan, kedudukan sosial, kecacatan dan lain-lain status. Kedua, memberikan penekanan yang khas kepada kanak-kanak dan mensyorkan supaya keluarga memberikan perlindungan dan bantuan perlu untuk mampu menjalankan tanggungjawab mereka. Yang ketiga, memperakui bahawa personaliti kanak-kanak hendaklah dibangunkan sepenuhnya dan hendaklah berlaku dalam persekitaran keluarga yang gembira, kasih sayang dan persefahaman. Keempat, mengingati bahawa kanak-kanak itu belum matang dari segi fizikal dan mental, memerlukan perlindungan dan jagaan khas termasuklah perlindungan undang-undang yang sewajarnya. Kelima, mengiktiraf bahawa di seluruh dunia terdapat kanak-kanak yang tinggal dalam keadaan yang amat susah dan kanak-kanak ini memerlukan pertimbangan khas. Keenam, menekankan kepentingan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan setiap orang bagi perlindungan dan perkembangan yang harmoni bagi kanak-kanak. Kepentingan konvensyen untuk kanak-kanak adalah untuk menjaga hak mereka daripada orang yang tidak bertanggungjawab. Terdapat banyak kes yang melibatkan kanak-kanak, jadinya tertubuhlah konvensyen hak kanak-kanak untuk melindungi dan memberi kebebasan untuk mereka hidup. Selain itu, kepentingan konvensyen ini juga untuk mengembangkan generasi baru dengan pendidikan formal maupun tidak formal. Pendidikan ini sangat penting kepada kanak-kanak kerana ia adalah penentu masa depan mereka. Berikut adalah senarai konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Konvensyen mengenai hak kanak-kanak mempunyai 11 perkara. Perkara 2. Tiada diskriminasi terhadap kanak-kanak. Perkara 3. Kanak-kanak perlulah diberi perlindungan.
Perkara 6. Kanak-kanak mestilah mempunyai hak untuk hidup. Perkara 13. Kanak-kanak berhak untuk bersuara. Perkara 19. Kanak-kanak akan diberi peruntukan undang-undang. Perkara 23. Kanak-kanak juga ingin merasa untuk menikmati kehidupan. Perkara 28. Kanak-kanak berhak untuk mendapat pendidikan. Perkara 29. Hala tuju pendidikan. Perkara 30. Kanak-kanak juga berhak untuk komuniti. Perkara 32. Dilindungi dari segi ekonomi. Dan akhir sekali, perkara 34. Tiada eksploitasi terhadap kanak-kanak. Tujuan konvensyen ini adalah untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak daripada kes eksploitasi terhadap mereka. Eksploitasi ini adalah mempergunakan kanak-kanak untuk membuat sesuatu kerja. Eksploitasi ini membolehkan kanak-kanak ini menjadi berani melakukan perkara yang tidak baik. Kanak-kanak mestilah mendapat jaminan tentang hak mereka. Pengabaian dan penderaan juga sering dilakukan oleh penjaga jika mempunyai kesulitan dan masalah keluarga. Setiap kanak-kanak memerlukan jaminan terhadap perkembangan, kesihatan dan juga keselamatan mereka. Prinsip-prinsip konvensyen adalah kanak-kanak tidak seharusnya didiskriminasikan. Dan kanak-kanak mempunyai hak kepada kehidupan dan perkembangan. Diskriminasikan adalah membezakan kanak-kanak daripada segi jantina, keturunan, agama dan prestasi. Kepentingan terbaik kanak-kanak perlulah diutamakan seperti tempat tinggal, makanan dan minuman dan lain-lain lagi. Kanak-kanak juga harus diberi peluang melibatkan diri secara aktif dalam semua perkara yang menyentuh kehidupan mereka dan diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka. 3 prinsip utama konvensyen hak kanak-kanak iaitu kanak-kanak mestilah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun dan semua hak meliputi semua kanak-kanak tanpa kecualian dan tiada diskriminasi. Semua tindakan yang diambil mestilah dilakukan berdasarkan prinsip demi kepentingan bagi kanak-kanak. Seterusnya adalah hak kanak-kanak di Malaysia. Malaysia menggunakan 4 elemen yang penting yang perlu diambil perhatian oleh setiap lapisan masyarakat di Malaysia. Keempat-empat elemen tersebut adalah kehidupan, perlindungan, penyertaan dan perkembangan. Elemen kehidupan lebih menekankan mengenai kelangsungan hidup dan keperluan asas. Hal ini memerlukan peranan dan kerjasama ibu bapa untuk menyediakan keperluan asas yang cukup dan sempurna untuk kanak-kanak. Sebagai contoh, ibu bapa perlu menyediakan makanan yang sihat dan mempunyai nutrisi yang mencukupi, serta memberikan tempat tinggal yang selamat dan selesa untuk kanak-kanak. Elemen yang seterusnya adalah elemen perkembangan yang menekankan pendidikan, hak untuk kanak-kanak bermain dan juga hak menyuarakan pendapat kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan merupakan perkara yang penting yang perlu diajarkan kepada kanak-kanak. Sebagai contoh,
mendidik kanak-kanak untuk mengenali Tuhan, nilai-nilai murni, dan juga persekolahan. Sebagai ibu bapa, perlulah menyediakan bahan-bahan yang memberi manfaat kepada kanak-kanak. Selain itu, ibu bapa juga perlu memberikan peluang dan kebebasan untuk kanak-kanak bermain dan juga menyuarakan pendapat mereka. Selain itu, elemen perlindungan juga merupakan elemen yang penting dalam Konvensyen Kanak-Kanak di Malaysia. Seperti yang sedia maklum, perlindungan bermaksud menjaga dan membendung kanak-kanak daripada sebarang ancaman dan juga bahaya, seperti penderaan, eksploitasi dan sebagainya. Seperti yang dapat dilihat dalam berita semasa, kanak-kanak sering menjadi mangsa penderaan dari segi mental, fizikal dan juga seksual. Akhir sekali, elemen penyertaan yang menggalakkan kanak-kanak untuk menjadi lebih aktif dalam pelbagai aktiviti. Elemen penyertaan ini membolehkan kanak-kanak untuk mempelajari ilmu baharu serta mendapat pengalaman yang baru. Sebagai contoh, menggalakkan kanak-kanak untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan seperti bergotong royong yang dapat mendidik mereka untuk mengenali maksud bekerjasama dan juga saling bantu-membantu. Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 dalam kurungan Akta 468. Kanak-kanak memerlukan perlindungan jika tidak, kemungkinan besar akan dicederakan atau dianiaya oleh penjaganya dari segi fizikal, mental dan lain lagi. Kanak-kanak yang tidak mempunyai penjaga atau telah ditinggalkan oleh penjaganya dan selepas siasatan penjaganya itu tidak dijumpai dan tiada orang lain yang sesuai sanggup dan berupaya memelihara kanak-kanak itu. Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1994 dalam kurungan Akta 308. Ia merupakan peruntukan yang berkaitan dengan pendaftaran, pengawalan dan pemeriksaan Taman Asuhan Kanak-Kanak. Ianya bertujuan memberi perlindungan kepada kanak-kanak yang berusia 4 tahun dan mengawasi kanak-kanak oleh pejabat kesihatan dan sebagainya. Pengambilan anak angkat dalam kurungan Akta Pengangkatan Anak Angkat 1952 bertujuan untuk mengawal selia kes-kes permohonan pengambil anak angkat dan juga untuk memastikan kebajikan dan masa depan anak angkat terjamin. Akta Kanak-Kanak 2001 dalam kurungan Pindaan 2002. Akta ini untuk memastikan perlindungan, pemulihan dan pembangunan diberi perhatian serius oleh kerajaan bagi kebajikan dan kepentingan kanak-kanak. Akta ini mewujudkan pengamal perubatan, ahli keluarga dan penyelia perkhidmatan penjagaan kanak-kanak membuat laporan sekiranya berlaku kes penderaan kanak-kanak. Kesimpulannya, Konvensyen Hak Kanak-Kanak amat penting bagi menjamin keselamatan dan juga keistimewaan kanak-kanak. Seterusnya, Konvensyen Hak Kanak-Kanak ini juga dapat membantu dalam memajukan negara dari segi pendidikan, kesejahteraan dan juga ekonomi. Sebagai contoh, negara akan lebih selamat dan aman untuk kanak-kanak menjalani kehidupan mereka. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.